Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baik, pada hari ini cikgu akan berkongsi tentang panduan menjalankan kajian lapangan bagi mata pelajaran geografi kod 23 bagi tingkatan 1, 2 dan 3. Dan biasanya kajian lapangan kita akan jalankan dalam tingkatan 3. Untuk tingkatan 1 dan 2 mungkin hanya untuk latihan saja. Kerana kajian lapangan ini sepatutnya membawa 20 markah dalam final exam. Kita akan beri markah ataupun dia merupakan salah satu syarat wajib kepada calon-calon PT3. Baik. Kita mulakan. Yang pertama ialah memilih isu atau tajuk. Okey. Baik. Guru akan berbincang dengan murid untuk memilih isu atau tajuk berkaitan kerja lapangan. Jadi ini cikgu akan berikan tajuk kepada semua pelajar. Nanti pelajar akan pilih sama ada untuk memilih tajuk yang mana yang akan awak buat untuk dikaji. Yang kedua, isu atau tajuk yang dipilih hendaklah berkaitan dalam kurikulum geografi yang dipelajari. Jadi biasanya cikgu akan memberikan isu-isu, tajuk isu berkaitan isu dalam geografi, isu dan pengurusan alam sekitar. Okey, baik. Yang ketiga, murid juga diberi peluang untuk memilih isu atau tajuk yang sesuai untuk melaksanakan kerja lapangan. Baik, ini cikgu akan senaraikan apakah isu-isu yang pelajar ataupun tajuk yang pelajar boleh pilih untuk dikaji. Contoh usaha pemeliharaan dan pemuliharaan sumber hutan. Ini topik dalam tingkatan 3. Isu sumber hutan. Dan seterusnya ialah menentukan objektif. Murid hendaklah menentukan objektif kajian yang hendak dilaksanakan dalam kajian lapangan. Guru akan membimbing murid menulis objektif. Jadi objektif ini ialah apa? Ialah tujuan tujuan pelajar menjalankan kajian. Apa contohnya? Contohnya yang pertama, tujuan pelajar untuk menjalankan kajian ini ialah pelajar akan menghuraikan kepentingan pengurusan sumber hutan dari pelbagai sudut dan aspek. Apa lagi yang kedua? Objektif kajian ataupun tujuan dia ialah pelajar ingin mencadangkan tindakan dan usaha pengurusan sumber hutan susulan perkembangan teknologi moden dan pesat. Yang ketiga, pelajar akan menjelaskan bagaimana inisiatif yang diambil dapat memberi sumbangan dalam memainkan peranan sebagai pengurusan sumber hutan yang berkualiti. Jadi ini adalah contoh objektif kajian yang diberi berkaitan ataupun bersesuaian dengan tajuk. Seterusnya, dalam menjalankan kajian, pelajar perlu menetapkan 3 kaedah. Kaedah ataupun cara pelajar mendapatkan bahan maklumat terhadap kajian. Murid perlu memilih kaedah kajian yang sesuai untuk melaksanakan kerja lapangan. Memilih kaedah kajian. Yang kedua, murid boleh menggunakan kaedah kuantitatif ataupun kualitatif. Yang ini biasanya digunakan kalau orang buat kajian peringkat tinggi, tesis. Jadi untuk lebih mudah, cikgu akan beritahukan beberapa contoh kaedah kajian. Jadi yang pertama, pelajar boleh menggunakan kaedah pemerhatian. Pemerhatian ni pelajar akan memerhati contohnya ciri-ciri fizikal di kawasan kajian, kemudian bentuk muka bumi, keadaan cuaca, tumbuh-tumbuhan semula jadi. Contoh maksudnya gunakan pemerhatian pelajar terhadap apa yang pelajar boleh lihat lah. Kemudian yang kedua, mungkin pelajar memerhati ciri-ciri budaya di kawasan kajian tersebut. Mungkin penduduk dan pertempatan, bagaimana pengangkutan, telekomunikasi dan sebagainya. Jadi ini adalah berkaitan dengan pemerhatian. Yang kedua, kaedah temu bual. Pelajar boleh menemu bual sampel yang dipilih. Bilangan sampel sekurang-kurangnya 3 orang. Kalau awak nak buat temu bual, sekurang-kurangnya 3 orang yang perlu awak temu bual.
Okey, kemudian melampirkan skrip temu bual yang lengkap. Okey. Baik, mungkin ada yang bertanya, cikgu, bagaimana kami ingin menjalankan temu bual sekarang ni kan PKP. Jadi sukar untuk keluar membuat kajian. Jadi cikgu cadangkan mungkin awak boleh menghubungi orang yang perlu ditemu bual. Kemudian awak boleh menemu bual menggunakan media elektronik. Contohnya awak menggunakan WhatsApp. Kemudian awak temu bual dia menggunakan pesanan audio. Dan sampel ataupun orang yang ditemu bual itu akan membalas ataupun menjawab soalan awak menggunakan pesanan audio juga. Jadi nanti skrip ni ialah awak akan salin balik perbualan secara audio itu ke dalam kertas, dan ini adalah skrip temu bual dan awak boleh sertakan di dalam kajian ini. Okey? Seterusnya, okey, menentukan kaedah kajian. Okey, kita pergi kepada yang ketiga, iaitu boleh guna soal selidik. Soal selidik. Soalan bagi soal selidik perlu disediakan terlebih dahulu dengan bimbingan guru. Okey, jadi ini kita boleh melihat contoh-contoh borang soal selidik dan kita boleh bina soalan bersesuaian dengan kajian kita. Okey, jumlah soalan bergantung kepada objektif kajian, okey. Dan juga bilangan sampel tidak kurang daripada 10. Maknanya sekurang-kurangnya ada 10 sampel. Okey, ada 10 orang yang akan menjawab soal selidik awak. Okey, soal selidik ni mungkin awak kata, cikgu, bagaimana kami nak keluar nak edarkan soal selidik kan? Dah tak perlu awak just guna media, mungkin boleh guna email, boleh guna Telegram, WhatsApp, semua awak edarkan. Boleh guna Google Drive sekarang, Google Form. Awak edarkan Google Form dan orang akan menjawab awak punya soal selidik tu. Sekarang lagi senang Jadi awak boleh gunakan kaedah-kaedah yang menggantikan kaedah yang dahulu menggunakan kertas. Sekarang awak boleh gunakan media elektronik untuk menyediakan soal selidik. Memang boleh. Dan contoh-contoh soalan biasanya kalau tema ekonomi, okey, apa contoh soalan mungkin soalan pekerjaan, jenis pekerjaan apa. Jadi mungkin sampel ataupun orang itu akan menjawab sama ada kerja sendiri ke atau kaki tangan kerajaan. Kalau cikgu yang jawab, cikgu akan bulatkan kaki tangan kerajaan okey, ataupun swasta. Kemudian pendapatan sebulan. Jadi sampel akan menjawab manakah pendapatannya, sama ada kurang daripada 1,000 ke, 1,001 hingga 3,000 ke, ataupun lebih daripada 3,000. Jadi mungkin dia akan bulatkan jawapannya ialah lebih dari 3,000. Contoh. Okey, jadi awak boleh sediakan beberapa soalan yang berkaitan untuk kajian awak. Okey. Seterusnya, awak menentukan kaedah kajian ada juga menggunakan sumber rujukan. Ini yang keempat menggunakan sumber rujukan. Jadi rujukan ni awak boleh dapatkan mungkin daripada buku, majalah, jurnal dan sebagainya Dan awak juga boleh gunakan media elektronik, internet lah media elektronik, gunakan internet. Rujukan internet. Okey. Agensi kerajaan, agensi swasta, orang sumber awak boleh dapatkan mungkin melalui laman web dan sebagainya. Okey. Sumber rujukan hendaklah berkaitan dengan aspek kerja lapangan. Okey. Jadi sekarang ni bagaimana cara awak menulis rujukan kalau buku? Kalau buku, ni cara menulis dia. Awak mulakan dengan nama penulis, kemudian tahun diterbitkan buku tersebut, kemudian tajuk buku, kemudian tempat dan penerbit. Okey. Awak kena ikut sahaja format ini ini untuk buku. Untuk jurnal pula, dia mulakan dengan penulis. Penulis jurnal, kemudian tajuk. Okey, tajuk dia. Dan dalam akademika bilangan ini nama jurnal jurnal. Bilangan berapa dan juga tahun terbit. Tahun diterbitkan. Okey. Kemudian ensiklopedia, awak boleh berikan tajuk, jilid berapa dan tahun berapa bila. Ini sangat simple. Untuk akhbar pula, berikan nama akhbar dan tarikh dan halamannya. Okey. Untuk orang sumber, awak boleh berikan nama, umur dan juga alamat. Okey. Baik.
Itu untuk cara awak menentukan kaedah kajian dan juga menulis sumber rujukan. Baik, seterusnya awak perlu merekod, mengumpul dan menganalisis data ataupun maklumat yang awak peroleh. Jadi murid boleh merekod, mengumpul data atau maklumat melalui soal selidik, pemerhatian, temu bual dan analisis dokumen. Tak ada lampiran. Okey. Kemudian data atau maklumat yang dikumpul hendaklah dianalisis. Okey. Pelajaran analisis lah maksudnya daripada soal selidik tu tengok adakah sampel bersetuju dengan soalan awak, ya atau tidak. Awak perlu kaji berapa daripada 10 orang sampel berapa yang bersetuju, berapa yang tidak bersetuju. Kemudian daripada pemerhatian awak adakah menjawab objektif kajian. Daripada temu bual awak, ada tak maklumat yang awak perolehi? Ada tak maklumat yang awak ingin dapatkan itu awak dapat daripada temu bual tersebut? Adakah temu bual itu membantu awak dalam menjawab ataupun menyiapkan kajian awak? Jadi awak perlu analisis. Seterusnya awak membuat rumusan dan pelaporan. Okey, murid hendaklah membuat rumusan kepada isu atau tajuk yang dikaji berdasarkan kepada data ataupun maklumat. Ini daripada maklumat-maklumat yang awak perolehi daripada buku, daripada temu bual, daripada pemerhatian, maka awak perlu buat rumusan. Okey. Kemudian laporan kerja lapangan hendaklah dihasilkan oleh murid. Okey, laporan dan perlu ditaksir oleh guru. Okey. Dan maksudnya lepas awak buat laporan, awak perlu hantarkan awak punya kerja lapangan untuk cikgu semak. Baik, mari kita lihat kriteria dan proses kerja. Ada 3 proses kerja yang perlu pelajar jalankan dalam menyiapkan kerja lapangan. Yang pertama, pelajar perlu buat perancangan. Okey, dalam perancangan ni, pelajar perlu buat sedikit jadual kerja. Mungkin bila tarikh, pelajar letakkan tarikh, kemudian dalam tarikh tersebut pelajar buat apa? Mungkin pelajar menetapkan tajuk dan membuat objektif. Okey, contohnya bermula pada hari Isnin. Hari Isnin bulan 6 ni minggu depan iaitu pada 7 hari bulan. Contoh 7 hari bulan pelajar menetapkan tajuk dan menetapkan objektif kajian. Okey, kemudian pada 8 hari bulan hari Selasa, pelajar menetapkan kaedah kajian dan mencari sumber rujukan. Kemudian pada 9 hari bulan, jadual pada 9 hari bulan, pelajar membuat analisis maklumat bahan. Dan kemudian pada 10 hari bulan, pelajar membuat laporan. Ataupun mungkin pelajar mengedarkan soal selidik menggunakan Google Form. Ataupun pelajar menjalankan temu bual menggunakan pesanan audio. Okey, dan kemudian 10 hari bulan mungkin pelajar telah membuat laporan dan 11 hari bulan membuat laporan kita buat dalam 2 hari menyiapkan laporan. Kemudian pada 14 hari bulan pelajar telah menghantar kajian kepada guru untuk ditaksir. Contoh itu adalah untuk jadual kerja. Okey, pengagihan kerja ini ialah pelajar boleh agihkan kerja antara pelajar dalam kumpulan. Okey. Dan kemudian objektif kajian ialah tetapkan tadi ada berapa objektif. Mungkin ada 3 tadi. 3 hingga 4 objektif kajian. Okey, buat 3 hingga 4 objektif lah. 3 hingga 4. Okey. Kemudian penentuan kaedah kajian ada 3 kaedah. Okey. Berikan 3 kaedah. Kemudian pengumpulan maklumat daripada pelbagai sumber dengan menggunakan kaedah yang sesuai. Okey. Ini maklumat-maklumat, contoh pelajar dapat maklumat dari buku. Okey, dari buku apa maklumat yang pelajar dapat, awak kena tulis. Kemudian daripada temu bual apa yang pelajar dapat, boleh tuliskan skrip yang lengkap. Kemudian daripada media elektronik. Okey, berikan laman sesawang
www. apa pelajar dapat apa daripada ni, bagi tahu. Okey. Kemudian laporan akhir dalam bentuk grafik, pelajar boleh sampaikan dalam bentuk mungkin dalam bentuk carta aliran, dalam bentuk carta, boleh dalam bentuk writing, boleh dalam bentuk carta pie ni, carta pie boleh, atau carta alir. Okey. Ini boleh dalam bentuk graf. Okey. Untuk menunjukkan data-data yang awak perolehi. Kemudian tafsiran konsep, isi utama, huraian dan contoh. Okey, di sini awak laporan akhir awak ni awak boleh buat dalam bentuk esei. Ya, dalam bentuk esei. Mulakan dengan apa konsep, kemudian perenggan kedua, okey, isi-isi, kemudian perenggan ketiga, huraian-huraian, perenggan empat, contoh. Okey. Ini untuk objektif yang pertama, contoh. Okey. Objektif yang kedua, apa pula? Buat pula esei yang seterusnya, dan sehinggalah semua objektif awak telah buat laporan, maka selesai. Kemudian ada sedikit panduan untuk murid. Cikgu akan terangkan satu persatu. Okey. Yang pertama, perlu berbincang dengan guru untuk memilih tajuk. Okey, ini tadi kita boleh repeat balik, ingat balik. Kita akan pilih tajuk. Yang kedua, kita perlu sediakan jadual kerja. Jadual kerja cikgu dah beritahu tadi. Ikut tarikh apa yang awak buat. Okey. Kemudian buat surat kebenaran akuan diri semasa menjalankan kerja lapangan. Ini kalau awak perlukan surat kebenaran, ya, awak boleh request daripada cikgu lah. Cikgu akan berikan pada awak. Kemudian yang keempat, menjalankan kerja lapangan secara berkumpulan atau individu. Jadi sekarang berkumpulan, sekurang-kurangnya 2 atau 3 orang dalam satu kumpulan. Kemudian yang kelima, mencari dan mengumpul maklumat kawasan lapangan selepas waktu persekolahan. Ini awak boleh jalankan kalau di kawasan perumahan awak, tapi sebab sekarang kita tempoh kawalan pergerakan, jadi awak boleh menjalankan dari rumah sahaja. Gunakan media elektronik untuk mendapatkan maklumat, gunakan internet sahaja. Okey. Kalau awak ingin menjalankan temu bual, awak boleh jalankan temu bual juga melalui pesanan audio. Kalau awak ingin menjalankan soal selidik, awak boleh sediakan borang di Google Form. Macam tu saja. Tak perlu keluar dengan alasan awak ingin buat kajian, bahaya. Baik, seterusnya menggunakan pelbagai bahan media cetak, elektronik yang sesuai untuk mencari dan mengumpul maklumat. Media cetak ni macam buku lah. Elektronik ni macam internet. Tapi buku pun sekarang awak boleh dapatkan buku di perpustakaan secara maya. Jadi mungkin tak perlu awak keluar ke perpustakaan. Kemudian menghasilkan penulisan yang jelas bagi menunjukkan saling kaitan antara maklumat dengan tajuk kajian yang sistematik. Ini awak punya laporan. Kemudian menyertakan foto. Ini dalam lampiran, gambar, raja, grafik berkaitan menyokong hasil kajian. Jadi awak boleh dapatkan gambar-gambar daripada internet ke mana-mana. Awak copy and paste je. Okey. Copy and paste. Okey, dan masukkan dalam kajian. Ini awak punya lampiran. Kemudian petikan dan grafik. Petikan dan grafik dari mana-mana bahan rujukan perlu ditulis sumber rujukan dengan format yang betul. Contoh, awak ada buat graf ataupun carta pie, awak tulis sumber rujukan dia apa. Adakah sumber rujukan dia soal selidik? Adakah sumbernya daripada temu bual? Ataupun sumbernya daripada buku mana-mana lah. Ataupun daripada laman web mana-mana. Awak sertakanlah. Kerja lapangan dilaksanakan selama 6 jam. Daripada waktu yang diperuntukkan bagi mata pelajaran geografi. Jadi awak boleh gunakan, cikgu beri tempoh dalam masa 1 minggu lah. 1 minggu sebab awak sekarang ni adalah sedang bercuti di rumah. Jadi awak boleh fokus kepada buat kajian lapangan. Baik, seterusnya
Ada lagi panduan murid, penulisan pelaporan dijalankan dalam bilik darjah. Ini semasa kita di dalam bilik darjah. Jadi sekarang ni apabila kita PDPR, pelajar boleh menulis di rumah. Boleh saja menulis di rumah. Kemudian penulisan perlulah menunjukkan keaslian dan plagiat adalah dilarang. Plagiat ni ialah menirulah. Ni tak boleh. Okey, dilarang. Dan yang paling penting, cikgu ingin semua pelajar mendapat tahap penguasaan 6 dalam kajian lapangan, di mana untuk mendapatkan tahap penguasaan 6, pelajar perlu menyediakan perancangan, proses awal dan laporan akhir yang lengkap, tepat dan tersusun dan realistik serta menunjukkan keaslian yang boleh dicontohi. Keaslian ni maknanya hasil kerja awak sendiri, bukannya awak meniru ataupun plagiat daripada mana-mana. Okey, jadi penulisan laporan kerja lapangan awak. Penulisan laporan kerja lapangan dibuat mengikut kriteria berikut. Kertas bersaiz A4. Jadi sekarang ni bila kita berada di rumah sekarang PDPR, cikgu bagi alternatif lain. Kita akan buat pelaporan kita menggunakan video. Okey, awak hasilkan satu video. Awak hasilkan satu slide lah, slide berkaitan dengan bahan-bahan ini semua, kajian awak ini, kemudian awak jadikan dia satu video. Jadi ahli yang terlibat dalam kumpulan ini perlu sama-sama awak bahagi tugas untuk bentangkan laporan ini. Kemudian format asas penulisan laporan adalah mengandungi perkara berikut. Tajuk kajian. Okey, mesti ada dalam awak punya video nanti mesti ada tajuk kajian. Kemudian ada senarai kandungan. Okey, senarai kandungan. Senarai kandungan ni mesti meliputi 6 perkara ni. Okey. 6 pula, ada 8 ada 8 perkara. Mesti ada penghargaan, pendahuluan, objektif kajian, kawasan kajian, kaedah kajian, hasil kajian, rumusan dan rujukan. Jadi senarai kandungan ni awak maksudnya awak letakkan dalam video juga maksudnya ada selepas tajuk, kemudian ada senarai kandungan, di mana senarai kandungan ni sepatutnya menjadi checklist lah kepada awak. Patutnya semua perkara ini perlu ada. Awak boleh mulakan dengan penghargaan. Okey, penghargaan untuk awak buat kajian. Mungkin awak boleh ucapkan terima kasih, penghargaan kepada guru, ibu bapa, kawan-kawan yang membantu awak. Kemudian pendahuluan, mungkin awak boleh gunakan pendahuluan untuk menceritakan tentang tajuk awak dan di manakah kawasan tajuk awak berkaitan dengan tajuk yang awak kaji. Kemudian objektif tujuan kajian awak ni. Kemudian kawasan kajian awak boleh dapatkan peta di Google Map. Kemudian awak highlightkan ataupun awak circlekan, awak tandakan, lorekkan kawasan kajian awak tu di mana awak mengkaji. Kemudian kaedah kajian, awak perlu masukkan 3 kaedah kajian. Okey, sama ada temu bual, mungkin temu bual, mungkin awak buat soal selidik, mungkin awak ada buat rujukan sama ada rujukan buku ataupun rujukan internet. Okey. Kemudian hasil kajian. Okey, awak hasil kajian ni ialah awak punya laporan berkaitan dengan objektif kajian awak tadi. Awak jawab semua. Hasil kajian ni adalah laporan awak lah. Okey. Kemudian rumusan. Okey, rumusan apakah yang awak dapat daripada melalui kajian ni, apa yang awak dapat Iktibar. Iktibar. Awak boleh bagi iktibar, rumusan kemudian rujukan bahan-bahan rujukan. Cikgu dah beritahu tadi cara menulis rujukan. Kalau orang sumber macam mana, kalau buku macam mana, kalau jurnal macam mana, awak tulislah apa rujukan yang awak dapat. Jadi inilah penulisan laporan kerja lapangan yang perlu awak siapkan. Okey, jadi itu sahaja daripada cikgu. Cikgu akan berikan senarai tajuk kajian yang pelajar boleh buat. Itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.